Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, Cikgu Ida akan membincangkan lagi tajuk Sejarah Tingkatan 5 berkaitan dengan tajuk Bab 9, Dasar Luar Malaysia. Jom belajar bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan sambungan daripada tajuk 91 dan 9.2, iaitu tajuk 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun singkatannya dikenali sebagai PBB. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai dalam perkongsian ini ialah berkaitan dengan pelajar dapat menghuraikan pelibatan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Untuk makluman semua pelajar, Malaysia terlibat dalam PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan pada tahun 1945. Matlamatnya adalah untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Dr. Ismail Abdul Rahman merupakan wakil tetap dari negara kita ke PBB. Apakah komitmen Malaysia dalam PBB? Malaysia mendukung piagam PBB, terlibat dalam beberapa agensi di bawah penguasaan PBB. Malaysia juga memberi sumbangan dalam misi pengaman dan membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan pelibatan Malaysia dalam mendukung piagam PBB. Pendirian Malaysia dalam PBB ialah menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang berkaitan dengan pencapaian taraf hidup rakyat pelbagai kaum. Konsep yang diamalkan ialah menghormati kedaulatan wilayah negara lain tanpa campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Kedua, Malaysia juga terlibat dalam pertubuhan agensi di bawah PBB. Antaranya seperti UNESCO, iaitu Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan, sehingga menjadikan Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Bandar Melaka dan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Seterusnya, di bawah Pertubuhan Makanan Sedunia, iaitu FAO, dan Malaysia juga terlibat dalam WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Malaysia juga dengan kebenaran PBB telah membuka pejabat di UNHCR, iaitu Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan dengan pelarian yang berlaku di Kuala Lumpur. Badan perlindungan ini, golongan pelarian dan golongan yang tiada negara telah dibenarkan membuat pertempatan sementara di negara kita sebelum ditempatkan ke negara dunia ketiga oleh UNHCR. Malaysia juga bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa melalui pelibatannya dalam Majlis Keselamatan. Sehingga kini,
Malaysia telah dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap Kerusi Majlis Keselamatan PBB. Seterusnya, peranan pelibatan Malaysia sebagai tugas pasukan pengaman. Misi pengaman telah dianjurkan oleh PBB di negara yang sedang menghadapi konflik. Antara sumbangan tugas pasukan pengaman ialah memastikan keselamatan penduduk di negara tersebut. Kedua, mengawasi genjatan senjata dalam perang saudara. Perang saudara merujuk kepada peperangan dan pergolakan yang berlaku di sesebuah negara yang cuba mengambil alih kuasa di negara tersebut ataupun wilayah di negara tersebut sehingga mencapai matlamat dan menukar bentuk kerajaan. Kita lihat apakah peranan dan di manakah Malaysia telah mendaulatkan undang-undang di negara yang terlibat. Antaranya ialah negara Bosnia dan Herzegovina, Lubnan, Ethiopia, Kongo, Namibia, Somalia, Kemboja dan Timor Leste. Jadi negara kita terlibat sebagai misi pengaman bagi negara yang sedang mengalami pergolakan dalam negara. Seterusnya, Malaysia juga terlibat sebagai sumbangan dalam misi pegawai pemerhati. Apakah tugas pegawai pemerhati bagi negara yang sedang mengalami konflik? Antara tugas pemerhati adalah membantu dalam pentadbiran dan pengurusan. Kedua, memberi latihan teknikal dan menjadi jurubahasa. Antara contoh-contoh negara yang menghadapi konflik dan pelibatan Malaysia dalam misi pegawai pemerhati iaitu di Sahara Barat, Sierra Leone, Liberia, Kongo, Angola, Namibia, Mozambik, Ethiopia dan seterusnya Timor Leste, Chad Libya, Bosnia dan Herzegovina, Iraq dan Kemboja. Terdapat beberapa pertubuhan telah memainkan peranan sebagai pegawai pemerhati di negara tersebut. Pelibatan yang keempat ialah berkaitan dengan tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Selaku anggota PBB yang prihatin, pelibatan Malaysia bukan sekadar menyuarakan pandangan dalam forum dan persidangan PBB atau terlibat dengan misi pengaman, malah negara turut berbangga dengan kejayaan yang dibawa oleh anak Malaysia dalam badan dunia tersebut, iaitu dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Terdapat 5 tokoh yang memainkan peranan penting dalam agensi PBB. Itu bermula dengan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Beliau merupakan doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan yang merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Selain itu, beliau juga terlibat dengan United National Population Fund, sebuah agensi PBB di New York. Tahun 2014, beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB bagi menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia.
Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Beliau merupakan seorang penjawat awam. Pada tahun 2017 hingga 2020, beliau mengetuai UN, iaitu Habitat, dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mampan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Tokoh kita yang ketiga ialah Tan Sri Razali Ismail. Beliau merupakan tokoh diplomat. Pada tahun 1990 hingga 1992, beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program. Beliau dilantik sebagai Naib Pengerusi, Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB yang bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 2000 hingga 2005, menjadi wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Tokoh seterusnya ialah Dr. Jomo Kwame Sundar. Beliau merupakan ahli akademik yang dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal keuangan dan pembangunan antarabangsa. Pada tahun 2005, beliau dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung di Jabatan PBB, Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Seterusnya, pada tahun 2012 hingga 2015, beliau dilantik sebagai penolong Ketua Pengarah dan Penyelaras Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tokoh kita yang terakhir ialah Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Beliau seorang pegawai tentera yang dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM di Somalia. Warga Malaysia yang pertama diberi kepercayaan menjadi pemerintah tertinggi tentera di bawah Badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. Itulah antara 5 tokoh rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Secara rumusannya, Malaysia merupakan antara negara yang memainkan peranan aktif dalam PBB. Negara kita juga memberi kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB melaksanakan pelbagai agenda serta misi badan dunia tersebut, seperti tugas misi pengaman dan juga misi pegawai pemerhati. Terdapat juga warga Malaysia yang mengetuai agensi di bawah PBB. Kita seharusnya berbangga dengan pencapaian cemerlang Malaysia dalam PBB yang mengharumkan nama negara. Sebagai penutupnya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk 9.3 berkaitan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, cikgu ingin mengucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.